Hai, selamat datang ke channel Mari Belajar Matematik. Dalam video ini, saya akan bincangkan matematik tingkatan 2 bab 1 pola dan rujukan. Latihan jom cuba 1.2 di buku teks muka surat 9. Jadi sekarang mari tengok soalannya. Nombor 1. Tentukan sama ada urutan nombor berikut ialah suatu jujukan atau bukan. Jujukan. Oke, bagaimana kita cakap sesuatu urutan nombor itu ialah jujukan? Dia mesti ada pola. Kalau ada pola, bermaksud urutan nombor tersebut ialah jujukan. Jadi sekarang mari kita tengok soalan 1A ini. Ada pola kah tidak untuk urutan nombor ini? Jadi, mari kita tengok sekarang. Nombor ini semakin menaik, kan? Jadi untuk carikan polanya, kita boleh buat tolak. Ambil 18. Sekejap. So ambil 18 tolak dengan 3. 15. Lepas tu 33 tolak 18. Dapat 15. Lepas tu 48 tolak 33 pun dapat 15. Jadi ini bermaksud pola untuk 1A ialah menambah 15 kepada nombor sebelumnya. Tambah 15 dapat 18. Tambah lagi 15 dapat 33. Jadi memandangkan ini ada pola, makanya ialah jujukan. So, jawapan 1A, ya. Sekarang kita tengok soalan 1B. B nombor ini juga semakin meningkat. Dari 100 pergi ke 116, pergi ke 132, pergi ke 148. So, mari kita tengok 116 tolak 100. Jawapannya 16. Lepas tu 132 tolak 116. Jawapannya pun 16. Lepas tu 148 tolak 132 pun 16. Maka soalan ini juga merupakan satu jujukan sebab ada polanya, yaitu menambah 16 kepada nombor sebelumnya. Tadi A itu ialah menambah 15 lah. Sekarang B ialah menambah 16. Sekarang kita pergi ke soalan C. C ini kalau kita tengok soalannya, mula-mula positif 1,0. Selepas tu ni jadi negatif 1,7. Selepas tu jadi negatif 2,4. Selepas tu jadi positif 3,1 pula. Jadi yang ini bagaimana kita tentukan? Mari kita tengok. Kalau ini mula-mula dia ialah dari 1 menjadi negatif 1,7. Hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ialah 1 tolak dengan 2,7. Jadilah negatif 1,7. Kemungkinan yang kedua ialah 1 darab dengan negatif 1,7. Jadi negatif 1,7. Jadi berdasarkan dua maklumat ini, mari kita tengoklah. Adakah kalau negatif 1,7 ini ditolak dengan nilai yang sama ataupun didarab dengan nilai yang sama dengan yang perubahan pertama tu, boleh tak jadi negatif 2,4?
Jadi negatif 1,7. Kalau tolak lagi dengan 2,7, maka dia akan jadi negatif 4,4. So, kalau bukan tolak, mari kita cuba darab pula. Kalau negatif 1,7 darab dengan negatif 1,7, ini akan jadi positif 2,89. Maka lepas buat dua percubaan ini, kita dapatlah kenal pasti bahawa soalan C ini tiada pola, maka bukan jujukan. Oke, selepas tu mari kita tengok D pula. D. Negatif 15, 30, 60, negatif 120, dan seterusnya. Oke, so mari kita tengok bagaimana negatif 15 boleh jadi 30. So, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mungkin ialah negatif 15 tambah 45. Jadi, 30. Kemungkinan yang kedua ialah negatif 15 darab dengan negatif 2. Sama dengan 30. Oke. Jadi seterusnya kita tengok dulu 30 jadi 60. Jadi untuk 30 jadi 60 ada dua kemungkinan juga. Sama ada dia tambah 30 ataupun darab dengan 2. Jadi kalau kita bandingkan di sini, untuk negatif 15 jadi 30, dia tambah 45. Dan satu lagi cara untuk menghasilkan 30 dari negatif 15 ialah dengan mendarab negatif 2. Tapi kalau kita tengok pada 30 menjadi 60 ni, tidak dapat gunakan sama ada menambah 45 ataupun negatif 2. Okey? Maka dengan ini kita boleh cakaplah, ini bukan satu jujukan sebab tiada pola. Ataupun kita boleh cuba lagi seterusnya, yaitu kita tengok bagaimana 60 jadi negatif 120. Ya, 60 kalau nak menghasilkan negatif 120, dia perlu ditolak dengan 180 ataupun darab dengan negatif 2. Jadi kalau kita bandingkan di antara 6 keadaan di sini, okey. Mula-mula dari negatif 15 darab dengan negatif 2. Lepas tu 30 pergi 60 ialah darab dengan 2. Lepas tu 60 pergi negatif 120 ialah darab dengan negatif 2. Jadi dengan sini, sekali lagi kita boleh nampak bahawa tidak ada satu corak yang sama. Sekejap darab dengan negatif 2, sekejap darab dengan positif 2. Jadi soalan D ini pada saat ini bukan jujukan. Tetapi dia mungkin jadi jujukan sekiranya di belakang negatif 120 ini ada lagi satu nombor, yaitu negatif 240. Okey? Jadi kenapa saya cakap macam tu? Sebab kalau belakang ni soalan ada beri negatif 240, maka ini akan jadi negatif 120 darab dengan positif 2. So, ini kita akan menghasilkan satu pola, yaitu posisi yang ganjil didarab dengan negatif 2. Manakala posisi yang genap didarab dengan positif 2 untuk menghasilkan nombor yang seterusnya. Okey, so sekarang kita pergi ke soalan E.
1/4, 1/2, 2/2, 3/3. Jadi di sini kita boleh nampaklah soalan ini ialah dalam bentuk pecahan yang penyebutnya berlainan. Jadi kalau kita nak tentukan sama ada urutan nombor ni ialah jujukan ataupun bukan, maka mari kita cari sama ada mereka ada pola atau tidak. Jadi nombor ni semakin bertambah. Okey, menaik kan? So, cara pertama yang saya akan cuba ialah saya akan ambil 1/1/2 tolak 1/4 dahulu. So, apakah jawapannya? Jawapannya ialah 1/1/4. Seterusnya, kalau kita cuba lagi untuk dua nombor yang berurutan, yang seterusnya, iaitu kita ambil 2/1/2 tolak 1/1/2, dapatlah 1. Okey, dan lepas tu kalau kita ambil lagi set yang ketiga ni, 3/1/3 tolak 2/1/2, kita akan dapat 5/6. Jadi, kalau kita tengok macam ni, kita sudah boleh tahulah yang I ini bukan jujukan sebab tiada pola. Bukan jujukan. Lepas tu kita pergi ke soalan F. F negatif sifar perpuluhan 32. Lepas tu negatif sifar perpuluhan 16. Lepas tu negatif sifar perpuluhan 8. Lepas tu negatif sifar perpuluhan 4. Jadi yang ni jujukan ke bukan? Macam ya. Tapi dia sebenarnya bukan. Jangan tertipu dengan 32, 16, 8 dan 4. Okey? Yang sekarang ini ialah perpuluhan. Dia ialah sifar perpuluhan 32, negatif sifar perpuluhan 16, negatif sifar perpuluhan 8, dan negatif sifar perpuluhan 4. Kalau ini 32 bahagi 2, memang jadi 16. Lepas tu 16 bahagi 2 memang jadi 8. Lepas tu 8 bahagi 2 memang jadi 4. Tapi sekarang ni perpuluhan. Okey. So, kalau perpuluhan ni, dia lain sikit lah. Sifar perpuluhan 16 ni, kalau bahagi 2, ni akan dapat sifar perpuluhan sifar 8. Bukan dapat sifar perpuluhan 8. Jangan tertipu dengan nombor itu ya. Okey. Jadi yang ini akan jadi bahagi 2. Lepas tu, dari negatif sifar perpuluhan 16 pergi ke negatif sifar perpuluhan 8 tu, dia hanya bahagi sifar perpuluhan 2 sahaja. Lepas tu, dari negatif sifar perpuluhan 8 pergi ke negatif sifar perpuluhan 4 tu ialah bahagi 2 lah. Okay, jadi F ini pun bukan jujukan. Okey, so seterusnya kita pergi ke soalan 2. Soalan 2 cakap, lengkapkan jujukan nombor di bawah. Jadi dia sudah cakap ialah jujukan. Maka bermaksud setiap soalan ni mesti ada polanya. Okey, jadi mari kita tengok dari 34 pergi 28. Lepas tu tak tahu pergi nombor apa, dan lepas tu sampai ke 16. Nombor tu semakin menurun. Jika dia makin menurun, maksudnya sama ada tolak ataupun bahagilah. Tetapi sekarang kalau kita tengok perbezaan di antara dua nombor ni, tak banyak jauh bezanya. Jadi kemungkinan besar ini lebih kepada tolak. Okey ya, so mari kita tengok. 34 tolak 28. Jawapannya 6.
Oke, so maksudnya mungkin ini tolak 6 ha? Belum pasti lagi, kita coba dulu. So, kalau 28 tolak 6 dapat 22. Jadi kalau ini memang tolak 6, maka sini ialah 22 lah. Tapi belum pasti lagi. Kita perlu cek lagi. Cuba ambil 22 tolak 6. Tengok jadi 16 tak? Nah, kalau so, dapat 16. Maka betul lah. Ini polanya ialah menolak 6 dari nombor sebelumnya. Maka nombor seterusnya ini ialah 10 dan 4. So, ini jawapan 2A. Lepas tu B pula. B ini kita tengoknya 32. Lepas tu 16. Lepas tu 4. Okay. So, makin menurun nilainya. Makin menurun sama juga dia ada dua kemungkinan, sama ada bahagi ataupun tolak. Jadi sekarang mari kita tengok. Kalau 32 tolak 16, hasilnya 16. Maka sekiranya inilah tolak 16, yang ini kalaupun tolak 16, maka ia akan jadi sifar. So, kalau sifar tolak 16, tak jadi 4 lah kan? Oleh itu, jadi ini bukanlah tolak 16. Maka kalau tolak 16 tak jadi, kita cubalah dengan bahagi. So, bahagi 2 dapat 16. Okay, kalau ambil 16 bahagi 2 dapat 8. So, kalau ini ialah bahagi 2, ini lagi bahagi 2 dapat 8. Ini bahagi 2. Oh, 8 bahagi 2 dapat 4 tak? Dapat 4. Maka ini bermaksud pola ini ialah bahagi 2 dengan nombor sebelumnya. Lepas tu, kalau kita cari ke sebelah kanan ialah bahagi. Maksudnya kalau kita cari balik ke sebelah kiri ialah darab 2. So, ini akan jadi 64. Lepas tu, 128. Okay, seterusnya kita tengok soalan C pula. Soalan C ini, perubahan nombor yang sangat mendadak ya. Okay, dari sifar perpuluhan sifar 7, lepas tu selang satu ruang, lepas tu menjadi 1.12, lepas tu selang satu ruang lagi, lepas tu jadi 17.92. Yang ini payah nak kira ni. Jadi kita perlu kira perlahan-lahan lah. Okay, mari kita cuba. Kalau kita ambil sifar perpuluhan sifar 7 darab dengan 2, dapat sifar perpuluhan 14. Lepas tu, kalau ambil sifar perpuluhan 14 ini darab dengan 2 lagi, dia jadi sifar perpuluhan 28. Tidak sampai 1.12. Maka darab 2 tak boleh lah. Okey. So, sekarang kita cuba dengan yang lain. Darab 3. Sifar perpuluhan sifar 7 darab 3 jadi sifar perpuluhan 21. Lepas tu, kalau sifar perpuluhan 21 darab dengan 3 akan jadi sifar perpuluhan 63. Tidak sama dengan 1.12 juga. Okay, cuba lagi dengan nombor lain. Kalau darab 4, sifar perpuluhan sifar 7 darab 4 jadi sifar perpuluhan 28. Kalau sifar perpuluhan 28 darab dengan 4, dapat jawapannya 1.12. Okey. Maka kemungkinan besar pola ini ialah darab 4.
Okey, so mari kita cuba dulu. Kita cuba buktikan sama ada benarkah dia darab 4 atau bukan. So, kita ambil 1,12 darab 4. Okey. 1,12 darab 4. Tengok dapat apa? Dapat 4,48. Okey. 4,48. Kalau saya ambil lagi 4,48 darab 4. Adakah dia akan jadi 17,92? Ya, dia akan dapat 17,92. Okay, maka ini bermaksud untuk C, polanya ialah mendarab 4 dengan nombor sebelumnya. Susah kan? Okay, sekarang tengok D pula. D ini senang sikit lah berbanding dengan C. Okay, so ini melibatkan pecahan 1/10. Lepas tu nombor seterusnya 1. Maka ini bermaksud makin menurunkan. So, menurun sebanyak berapa? Sangat jelas sudah, iaitu sebanyak 1/10. Jadi ini bermaksud ini ialah tolak dengan 1/10. So, jawapan seterusnya akan sama dengan 9/10, 8/10, dan 7/10. Okey, seterusnya kita tengok E. Okay, E ini nilai itu semakin bertambah. Jadi sifar perpuluhan 2 menjadi 2,4 menjadi 28,8. So, kita ambil 2,4 bahagi sifar perpuluhan 2. Dapat berapa? Akan dapat 12. Maksudnya, ini polanya ialah mendarab 12 dengan nombor sebelumnya. So, lepas tu 2,4 darab 12 jadilah 28,8. Dan darab lagi dengan 12. Dapatlah. Pergi sini ya. 345,6. Lepas tu didarab lagi dengan 12. Dapatlah 4,147,2. Lepas tu kita tengok F pula. F negatif 80 menjadi negatif 16. So, ini nilainya meningkat. Okey. Dari tidak tahu berapa jadi negatif 80, lepas tu negatif 16. Lepas tu tak ada lagi apa-apa nombor lain yang diberi. Jadi di sini ada dua kemungkinan lah. Satu ialah bahagi. Okey. Satu lagi ialah tambah. So, kalau bahagi, ini dari negatif 80 pergi ke negatif 16 ialah bahagi 5. Maksudnya di sini ialah darab 5 jadi negatif 400. Lepas tu, bahagi 5 lagi akan dapat negatif 3,2. Lepas tu, bahagi 5 lagi akan dapat negatif 0,64. Okey, so kalau tidak suka bahagi, okey, nak pakai tambah pun boleh. Iaitu negatif 80, negatif 16, negatif 80 ditambah dengan 64 akan jadi negatif 16. Maka nombor seterusnya tambah lagi 64 akan menjadi 48. Tambah lagi 64 jadi 112. Okey, kalau pergi ke belakang, ke kiri, akan jadi tolak negatif 64. So, negatif 80 tolak dengan 64 akan sama dengan negatif 144. Jadi, sini negatif 144.
Oke, ini. Lepas tu ini dan ini. Ada dua kemungkinan jawapan lah. Oke, so dalam buku teks dia beri jawapan atas ni lah. Tapi saya rasa yang ini pun boleh jadi jawapannya juga. Disebabkan belakang ni tak ada lagi nombor lain untuk kita periksa jawapan kita. Selepas ni kita pergi ke G pula. G bentuk pecahan. Oke. So, ini 2/3, lepas tu 7/12. Yang ini tambah kah, tolak kah, darab kah, bahagi? Oke. Kalau tengok macam ni saja, mungkin susah nak kira kan, nak tahu kan. Jadi sekarang, mari kita samakan penyebut dahulu lah. Samakan penyebut, maksudnya kita boleh tukarkan yang 3 ni menjadi 12 dengan darab 4. Ini pun darab 4. Menjadi 8/12. Oke, so sekarang selepas kita samakan penyebut, senang untuk kita kira sudah. So, ini 8, ini 7, maka depan ni 9/12 lah. Belakang tu 6/12, lepas tu 5/12. Cuma, kita perlu ringkaskan dahulu. 9 bagi 3, 3/12 bagi 3, 4. Menjadi 3/4. Lepas tu 2/3 kekal. Lepas tu 7/12 pun kekal. Lepas tu 6 bagi 6, 1. 12 bagi 6, 2. Jadilah 1/2. Lepas tu 5/12. Jadi inilah jawapan untuk G. Oke, so sekarang kita tengok H. Negatif 8/1, lepas tu tak tahu apa, lepas tu negatif 4/1, negatif 2/1 dan tak tahu apa. So, kalau kita tengok di sini, 2, 4, 8, boleh teka sesuatu tak? Ada 2, ada 4, lepas tu selang satu langkah, lepas tu 8. So, ini perbezaannya. Ada sifir. Apa dia? Oke. So, ini kemungkinannya 2, 4, 6, 8. Kan? Oke, so mari kita tengoklah. So, kalau negatif 4/1 pergi ke negatif 2/1, ialah tambah 2. So, kalau yang ini tolak 2, jadilah negatif 6/1. Kalau tolak 2 lagi, jadilah negatif 8/1. Lepas tu, kalau tambah 2 lagi, jadilah negatif 0/1. So, itu soalan 2. Sekarang kita pergi ke soalan ketiga. Lengkapkan rujukan nombor berikut berdasarkan pola yang dinyatakan. Ini senanglah. Menambah 7 kepada nombor sebelumnya. So, 42 tambah 7, 49. 49 tambah 7, 56. Tambahlah, lepas tu 63, 70 dengan 77. B membahagi nombor sebelumnya dengan 2. Iaitu 96 bahagi 2 dapat 48. So, 48. Lepas tu 48 bahagi dengan 2 lagi dapat 24. So, 24. Bahagi 2 lagi dapat 12. Bahagi 2 lagi dapat 6. Lepas tu 3. Maka dengan ini berakhirlah video kita untuk perbincangan. Jom cuba 1/2 matematik tingkatan 2. Oke. So, sekiranya anda suka video saya ini dan boleh faham apa yang cuba disampaikan oleh saya, diharapkan anda jangan lupa untuk subscribe channel saya dan juga sharekan video ini kepada kawan-kawan anda, terutamanya yang sedang belajar di tingkatan 2. So, sekian, terima kasih dan sehingga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya.